وسلم سلاما تاما على نبي تنهل به العقال وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dijemput kali kedua di surau yang berkat ini, yang mana kali pertama membahaskan tajuk tentang ahli sunnah wal jamaah. Dan kali ini kita nak membahaskan tentang Wahabi. Memang saya tidak akan sembrono bercakap sikit-sikit kait dengan Wahabi, sikit-sikit kait dengan Wahabi. Bukan begitu cara saya. Saya tak petikai cara orang lain, cuma bukan begitu cara saya. Jadi kalau kita bincang tentang ahli sunnah, kita sebut ahli sunnah kan? Sebab kalau nak sentuh semua benda tak sampai. Jadi kena ada ceramah kali dua yang mana nak bincang pasal Wahabi sahaja. Jadi kita bukan setiap hari duk ratib Wahabi, tak dapat pahala pun. Cuma mencegah kemungkaran itu yang dapat pahala. Kemungkaran, kerosakan dari sudut fiqh, akidah dan adab, ini yang kita nak cegah. Jadi berbincang tentang Wahabi ni, kita ingat balik bulan lepas ceramah saya tentang ahli sunnah wal jamaah. Kalau saya buat test tentang ceramah saya bulan lepas, saya pasti tak ada orang boleh jawab. Jaranglah orang boleh jawab tentang soalan ataupun ceramah bulan lepas. Dan kalau saya tanya balik, ingat tak saya pun belum tentu boleh jawab. Apatah lagi tanya ingat tak isi ceramah saya, memang tak dapat jawab lah. Cuma kita sebut baru sebelum ini tentang golongan ahli sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang ramai, majoriti umat Islam. Kerana ada hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bis sawadil a'zam. Sesungguhnya umat aku tidak akan sepakat dengan kesesatan. Umat Nabi ni ada keistimewaan, berbeza dengan umat Nabi Musa dan umat Nabi yang lain. Kalau kita cerita umat Nabi Nuh, ramai kafir daripada Islam. Kita cerita umat Nabi Musa, dah selamat dah daripada Fir'aun. Dah tengok dah sebesar-besar mukjizat Nabi Musa AS. Naik Nabi Musa ke Bukit Tur Sina, terlewat beberapa hari, turun-turun dah sembah patung lembu emas. Jadi majoriti mereka sembah patung lembu emas. Sikit sahaja yang dengar kata Nabi Harun AS, yang lain habis lingkup. Itu umat Nabi lain. Dia tidak ada ismah, tidak ada pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Kalau semua nak kafir, jadi kafir. Kalau semua nak sesat, jadi sesat. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW ni, Nabi kata, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umat aku ni, majoritinya takkan sepakat dengan sesat. Kita dah sebut pada bulan lepas tentang golongan yang disebut sebagai golongan yang akan masuk api neraka. Nabi kata, umat aku ini akan pecah kepada 73 golongan. Ramai, 73 golongan pecah. Semua ni masuk neraka kecuali satu. Jadi Nabi sebut ada perpecahan. Ada perpecahan tu Nabi tak nafi, Nabi sebut ada 72 golongan. Kulluhum finnar illa millah, ataupun illa firqatan wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu kelompok, satu pegangan, satu golongan. Yang mana golongan ini disebut sebagai al-jamaah.
Ataupun dalam riwayat sebut, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang pegang dengan sunnah aku, akidah aku dan para sahabatku. Jadi, orang yang ramai ini disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab mereka takkan sepakat dengan benda sesat, mereka sepakat dengan kebaikan saja. Jadi, apabila Nabi kata lagi, فَإِذَا رَأَيْتُ مُخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ. Apabila kita tengok ada perpecahan, ada kekeliruan dalam masyarakat. Sekarang tentang isu Imam Syafi'i. Di media sosial ada orang yang menghina Imam Syafi'i. Menghina. Dia panggil Capi'i. Capi'i. Tak tahu Islam ke kafir. Buka profil nampak Islam, isteri pakai tudung. Tapi dia panggil Capi'i. Kau ingat Capi'i itu maksum ke? Sampai dia cakap semua kau nak ikut? Dia cakap macam tu. Tak boleh fikir orang manusia ada macam ni. Daripada mana? Kelompok Wahabi. Bahaya Wahabi ni. Sampai tutup lampu ni. Ada sabotaj ni. Dia habis dengan Wahabi, tak tutup lah. Wabillahi taufiq. Ikon jalan. Sebab tu saya jarang sebut Wahabi ni. Wahabi bahaya juga kan. Takut Wahabi habis runtuh habis semua. Baik. Bila kita sebut tentang golongan Wahabi ni, dia adalah salah satu daripada firqah pecahan daripada umat Islam. Maknanya dalam ramai-ramai orang berpecah ni, dalam ramai-ramai orang yang mana keluar daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah, salah satunya adalah Wahabi. Jadi bila begitu, kita kena kenal lah siapa Wahabi. Kita kena kenal lah supaya kita nak jauh. Seperti mana kita nak kenal ajaran-ajaran sesat contohnya. Kita tak tahu sama ada kalau kita tak kenal, ajaran itu telah menjadi pegangan kita. So kalau kita kenal, kita dapat mengelak daripada membawa ajaran-ajaran yang sedemikian. Maka sebab itu, kalau kita sebut golongan ahli sunnah wal jamaah ini adalah golongan yang ramai. Ramai, majoriti. Tetapi terkadang golongan ahli sunnah wal jamaah ni dia jadi ghuraba. Pernah dengar perkataan ghuraba? Di dalam suatu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Islam bermula dalam keadaan yang asing, dan dia akan kembali seperti permulaannya yang asing. Maka beruntunglah dengan orang-orang yang asing. Itu dipanggil sebagai golongan ghuraba. Kita benar, kita ajaran yang benar, tapi di media sosial kita macam ghuraba. Orang yang pegang dengan mazhab Syafi'i disebut jumud. Orang yang pegang dengan akidah Asy'ari disebut sebagai orang yang mengambil falsafah Yunani. Sedangkan ini ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar ini ditohmah, dikritik sehingga dia menjadi terasing. Walaupun dia benar. Tambah-tambahan lagi apabila pada zaman sekarang ni, kelompok ini tak ramai. Kita tengoklah, biasa kalau setiap tahun mereka buat himpunan, kita buat himpunan. Mereka buat himpunan, kita buat himpunan. Contoh baru-baru ni kita buat himpunan 1,000,000 selawat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. 10,000 orang hadir. Biasa tu, ahli sunnah wal jamaah. 10,000 biasa tu. Tapi kalau mereka buat himpunan 3,000 tu kira ramai tu. Ambil gambar dekat masjid negeri mereka, ramai orang nak mendapatkan ilmu zaman sekarang. Itu sikit baru tu.
Kalau kita buat himpunan biasa, 10,000 biasa. Kalau buat majlis-majlis selawat contohnya, Bangi selawat ke, ataupun Kuantan berselawat ke, ataupun Kedah berselawat ke, mesti ramai. Mesti ramai. Bulan 3 ni insya-Allah ada Bangi berselawat. Kita akan atur insya-Allah. Jadi benda-benda macam ni menunjukkan bahawa jelas ada perbezaan. Yang kita buat dapat 10,000 tu tak perlu orang negeri lain. Orang negeri tu je. Yang dia buat kalau dapat 3,000, 5,000, dia kena tarik habis orang Pantai Timur, orang Sentral, orang Selatan, semua bawa pergi ke negeri dia lah. Ke negeri dia. Kena ambil semua fakir, tengok ramai. Padahal kalau kita kira dengan ahli sunnah wal jamaah, masih sikit. Tapi pasal apa yang jadi bergolak, berperang dalam media sosial, dalam televisyen? Televisyen dah masuk sekarang. Mereka punya serangan fitnah sampai boleh jawab di dalam TV. Pasalnya, orang-orang yang pegang TV itu ada sebahagian daripada mereka. Ada penasihat-penasihat yang dilatih daripada mereka. Ini golongan-golongan inilah. Jadi sebab itu kita kata, mereka ini salah. Kita ni betul. Tapi kerana orang-orang salah ini mengambil tempat-tempat yang tertentu, maka dia menyerang ahli sunnah. Sehingga ahli sunnah itu menjadi terasing. Yang disebut sebagai ghuraba. Nabi kata, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dan kalimah ghuraba inilah yang mereka nak pegang. Kononnya itulah mereka. Padahal mereka bukan ghuraba. Mereka adalah seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi, man syazza ilan nar. Sesiapa yang menyalahi golongan al-jamaah, jamaah muslimin, siapa yang menyalahi, yang keluar daripada golongan jamaah, maka mereka itulah akan terasing ke dalam api neraka. Ini orang yang syaz, bukan orang yang ghuraba, orang-orang yang syaz. Maka sebab itu, golongan Wahabi ni kita kenal apakah pandangan dan fahaman dia. Mudah cerita kita tengok apa yang disebut oleh ulama-ulama kita yang mengaji di Mekah, yang mana berhadapan dengan kelompok-kelompok mereka. Contohnya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ni guru kepada Tok Kenali. Dia mengaji, guru Tok Kenali ni dia belajar dengan Syekh Wan Ahmad Fatani ni sampailah Syekh Wan Ahmad meninggal dunia. Barulah dia balik ke Kelantan untuk mengajar. Gitu cara ulama dulu. Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia, baru dia keluar daripada Madinah. Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, imam besar dalam mazhab Hanafi. Belajar di Iraq. Lama belajar sampailah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani meninggal, barulah dia keluar daripada Iraq. Ni orang dulu mengaji. Kita sekarang baru buka kitab. Baru 3 sesi. AJK hantar surat, pecah dah ustaz tersebut. Tak sempat ustaz habis mengajar, kena halau keluar. Kalau ustaz tu Wahabi, tak apa. Pasal Selangor tak benar kan ustaz-ustaz Wahabi ni. Itu kita kena tahu. Syekh Wan Ahmad Fatani kata apa? Dan setengah daripadanya fitnah Taifah Wahabiyah. Kelompok daripada Wahabiyah yang melampaui mereka itu hingga memerintah mereka akan 2 tanah haram yang mulia. Dan mereka itu satu kaum yang mempunyai mazhab yang jahat dan jalan yang sesat, i'tiqad yang mudarat. Ini disebutkan oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Kaum Wahabi ni apa dia? Mazhab yang jahat. Jalan yang sesat, i'tiqad yang mudarat. Dan adalah pengasas pengasas Wahabi, pengasas mazhab mereka yang keji itu ialah Muhammad anak Abdul Wahhab. Dan asalnya daripada Masyriq, daripada Bani Tamim. Dan adalah permulaan pekerjaannya bahawasanya ia setengah daripada mereka menuntut ilmu
pada negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi Syekh Ahmad sebut jelas, kelompok Wahabi ini adalah daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang sesat, berat akidahnya dan bahaya. Siapa sebenarnya yang bagi gelaran gelaran golongan Wahabi ni adalah Al-Wahabiyah? Siapa yang mula-mula yang panggil pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi? Antara yang terawal yang kita dapat selidiki adalah abangnya sendiri. Abang siapa? Abang kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Abangnya sendiri yang memberi gelaran orang-orang yang ikut adik dia ni sebagai golongan Wahabi. Kalau kita ikut abang dia tu nama Sulaiman bin Abdul Wahab. Adik dia Muhammad bin Abdul Wahab. Dia bagi gelaran kepada pengikut adiknya sebagai Wahabi. Nama ayah dia. Nama ayah dia. Tapi orang tak bagi gelaran Muhammadiyah, takut salah faham. Orang kata, tak, ni geng-geng Muhammadiyah ni. Takkan salah ikut Nabi Muhammad. Bukan. So asalnya gelaran dia Ibnu Abdul Wahab. Maka lama-kelamaan dikenali sebagai kelompok pengikut kepada anak Abdul Wahab. Last sekali jadi kelompok Al-Wahabiyah. Kenapa? Abang dia ada karang satu kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Rad ala Al-Wahabiyah. Yang karang tu abang dia. Abang dia karang satu kitab untuk menolak golongan Al-Wahabiyah. Nama kitab tu Al-Wahabiyah. Jadi abang dia kata, dan antara perkara paling besar ialah dia Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan semua manusia semenjak 600 tahun dahulu dan mereka yang tidak mengikutinya. Ini ciri-ciri ajaran sesat, mudah kafirkan orang, terutama orang yang tak nak ikut dengan dia. Ajaran sesat mana-mana gitu. Tanya Yahpin, Tuhan Harun, Haji Kahar, Sihab, Muhyiddin Khawli. Ini semua ajaran yang telah difatwakan sesat ni. Tanya mereka, apa pandangan mereka tentang orang-orang yang tak mengikut mereka? Maka mereka ini kafir. Ini yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang sebut? Yang sebut tu abang dia. Abang dia kata, Muhammad bin Abdul Wahab ni telah mengkafirkan semua manusia semenjak 600 tahun dahulu dan mereka yang tidak mengikutinya sekalipun mereka adalah merupakan golongan yang paling bertakwa. Dia menamakan mereka sebagai kaum musyrikin. Tengok. Muhammad bin Abdul Wahab awal-awal lagi menggelar kelompok-kelompok yang tak sokong mereka ni sebagai musyrikin. Pernah dengar tak sekarang orang duk kata amalan yang kita duk buat ni syirik? Tu. Hari tu kita pergi mana? Wali Songo ni saya pergi dengan Cik Zamri. Zamri ke Haji Omar? Haji Omar ayah saya pergi dengan Cik Zamri. Kita bawa 72 jemaah. Ada orang kata tak Haji Zamri tak ajak orang pula. Cik Zamri tak ajak orang. Kita nak buat pula ni 23 Februari hingga 26 Februari. Hantarlah jemaah sini pula pergi. Nak tanya pengalaman boleh tanya Cik Zamri macam mana. Kita pergi ziarah makam-makam Wali Songo. Makam-makam Wali Songo ni ziarah pasal apa? Ada berkatnya. Ulama-ulama sebut, contoh Imam Al-Bujairimi, imam-imam yang lain sebut, menziarahi makam orang soleh itu ada keberkatannya. Ibnu Abidin Mazhab Hanafi pun sebut benda yang sama. Ada berkatnya. Maka bila kita buat ziarah Wali Songo tu, dia kata kena bayar tapi buat perkara syirik. Tu. Dia tuduh kita buat perkara syirik. Sedangkan tanya Cik Zamri, ada kita buat sembah berhala ada? Sembah kubur, sujud pada kubur ada? Tak ada. Tapi orang punya pandangan, oleh kerana tokoh-tokoh mereka selalu menyebut bahawa pergi kubur, sembah kubur,
kuburiyun, pemuja kubur, maka mereka kata ini syirik. Macam kes Imam Syafi'i. Ada orang kata, kamu duk pertahan sangat Imam Syafi'i tu pasal dia tak sebut imam lah. Kamu duk pertahan sangat Syafi'i tu duk puja dia pasal apa? Puja ni sembah. Sembah puja ni sembah. Tapi mudah orang sekarang menuduh, melafazkan kata-kata syirik ataupun takfir, pengkafiran kepada orang Islam kerana terikut dengan golongan Wahabi. Ini Wahabi. Kita akan sebut satu-satu. Jadi dia, Muhammad bin Abdul Wahab ni menamakan mereka sebagai kaum musyrikin. Menghalalkan darah serta harta mereka. Dan hanya menisbahkan keimanan kepada sesiapa yang mengikutinya walaupun di kalangan orang yang paling fasik. Tu Wahabi. Dia ambil orang fasik jadi pengikut dah. Kalau kita tengok dalam media sosial, ni syirik, ni bid'ah, sesat, kafir. Kita buka profil dia. Tengok gambar. Bukan nak apa, nak tengok orangnya macam mana, ulama taraf mana. Buka profil dia, tengok gambar dengan isteri dia tak pakai tudung. Kata nak cegah syirik. Maksiat isteri buat tak boleh larang. Itu masalah kita, pelik orang Wahabi ni. Jadi kalau begitu, mereka hanya menganggap mereka sahaja betul. Menisbahkan keimanan hanya kepada mereka sahaja. Menghalalkan darah. Halal darah ni banyak. Tuan-tuan mungkin tak sedar. Dulu sebelum PKP, dalam tahun 2016 rasanya, 16, 17, 18 macam tu, ada kelompok yang dipanggil sebagai ISIS ataupun Daesh. Kelompok ISIS ni adalah golongan yang membawa pemikiran Wahabi. Tak dinafikan. Tanyalah jabatan ketua parlimen tentera ke ataupun ketua polis negara ke. ISIS ni apa pahaman ideologi dia? Semua orang akan kata Salafi jihadi. Orang yang bawa pahaman Wahabi yang membawa pada pemikiran kononnya nak bawa jihad, merasakan bahawa diri mereka betul, boleh masuk syurga tanpa hisab, tapi dengan cara bunuh orang Islam. Menghalalkan darah. Bukan situ saja, mereka buat bom, nak bunuh orang, uguk dan sebagainya. Di Jabatan Mufti Negeri Sembilan, pernah ada cubaan untuk bom Jabatan Mufti. Pasalnya Jabatan Mufti ni kuat pertahanan ahli sunnah, amalan-amalan ahli sunnah. Tetapi tak kena dengan ajaran Wahabi, mereka nak bom. Berjaya ditangkap oleh polis kita. Bagus polis kita. Tak sempat nak pergi bom, kena tangkap. Bagus polis kita. Lebih hebat daripada gerak kas. Ni polis betul ni. Kena tangkap. Di Sri Lanka, golongan Wahabi yang dipelopori oleh Zahran Hashim, Sri Lanka. Dia pergi bom gereja-gereja. Dia pergi bom tempat negara bandar-bandar yang majoriti orang Islam, sehingga 500 lebih manusia meninggal dunia. Tak kira Islam atau kafir. Bila siasat, Zahran Hashim ini fahaman dia Wahabi. Di Indonesia ada juga. Indonesia ada. Saya lupa nama pengganas di Indonesia tu, dia dah kena jatuh hukuman. Saya pergi ke Mekah hari tu, naik kereta, tanya dia daripada mana. Dia kata dia daripada Afghanistan ke. Driver taksi itulah, dia kata Afghanistan. Kata anta min Malaysia, anta min Indonesia. Kata la ana Malaysia. Kamu Malaysia, Indonesia ke? Tak, saya Malaysia. Saya ada kawan di Indonesia. Driver tu kata. Siapa? Nama yang dia sebut tu adalah pengganas di Indonesia yang telah dijatuhkan hukuman. Takut saya pula. Dia tu kawan dengan pengganas. Dia tak tahulah pengganas ke tak. Dia kawan. Dia sebut kawan dia. Kata rapat. Rapat. Rafiqi. Orang yang sangat dia rapat. Bahaya ni. Bahaya ni duduk dia yang bawa kereta. Entah-entah apa jadi. Takut kita.
Sebab Wahabi ni dia boleh menghalalkan darah. Dia tak semualah. Tak semua kita kata, kamu ni Wahabi. Tak, bila kita kata dia Wahabi, tak mesti dia halal darah. Tapi Wahabi ni dia akan sampai pada satu tahap menghalalkan darah. Macam mana peringkat dia? Peringkat pertama, dia tak sasarkan pada orang lagi. Dia sasarkan pada amalan. Amalan itu dan ini dia kata bid'ah sesat. Dia akan pergi atas lagi syirik khurafat. Tu dia akan naik situ. Dia pergi pada amalan dulu. Lama kelamaan barulah daripada hukum pada orang, amalan, dia akan bawa pada hukum pada orang. Orang ni orang syirik. Orang ni khurafat, kuburiyun, capaliyun dan sebagainya. Kuburiyun ni maksud apa? Penyembah kubur. Ada seorang tokoh mereka hari tu dia pergi kubur. Angkat tangan di kubur. Saya kata, dia ni pun kuburiyun lah kalau macam tu. Marah dia kata, saya bukan kuburiyun. Saya pergi doa pada mak ayah saya. Pasal apa doa pada mak ayah jadi kuburiyunnya? Sebab kita doa ni amalan Nabi. Saya kata, kalau itu yang kamu buat, kamu kata ikut sunnah Nabi, saya kata itu kuburiyun. Pasal apa? Kami yang duk buat ni, benda yang sama macam kamu, tapi kamu tuduh kami kuburiyun. Maka kalau yang kami buat ni kata kuburiyun, kamu pun kuburiyun. Dia kata tak, kuburiyun tu penyembah berhala. Maknanya apabila dia kata kita kuburiyun, dia kata kita ni penyembah kubur, penyembah berhala. Dan apabila dia kata capaliyun, dia maksudkan kita ni penyembah capal. Itu jelas lah. Jelas bila gitu. Maknanya mudah mengkafirkan orang. Itu yang kedua, kafirkan orang. Yang ketiga, dia akan menghalalkan darah. Orang ni boleh. Orang macam ni tak layak hidup dah. Orang macam ni halal darah dia. Orang macam ni boleh jatuh hukuman mati. Dia yang keluar fatwa. Ada ulama besar di Syria. Namanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti adalah ulama besar di Syria. Dia mati bukan kerana Tuhan. Dia mati kerana dibunuh oleh golongan yang benci pada dia. Dan orang yang benci pada dia ni bertindak atas fatwa satu orang yang menghalalkan darah Syekh Ramadan Al-Buti. Menghalalkan darah. Yang keempat, barulah dia mula membunuh. Dia start bunuh orang. Itu dia pergi bunuh orang. Bila dah halal darah, yang pergi bunuh bukan ulama dia. Yang pergi bunuh tu orang-orang yang dihantar, pengikut-pengikut ni pergi hantar. Antara guru kepada guru saya di Pakistan, dia ditembak beberapa das untuk memastikan tembakan itu mati. Bekas mufti Mesir, Syekh Ali Jumaah, pernah ditembak dalam jarak yang dekat, straight tembak beberapa das, tapi satu pun tak kena. Mereka telah menghalalkan darah dan boleh membunuh. Yang kelima, mereka akan menjatuhkan pemerintah. Mereka jatuhkan pemerintah untuk menguasai sesuatu negara. Ini Wahabi punya pasal. Wahabi punya pasal. Semua ni telah dijalankan awal kurun yang ke-18. 17 dan 18 dah diamalkan, telah dibuat sehingga Mekah dan Madinah terlepas daripada Turki Uthmaniyah. Dinasti Islam Turki Uthmaniyah. Dia tubuhkan kerajaan pertama. Kemudian Turki Uthmaniyah hantar Ibrahim Pasha untuk menghadapi mereka, kalah mereka. Maka sultan mereka dihukum mati. Kemudian yang semuanya diambil tindakan. Kemudian mereka tubuh pula kerajaan yang kedua. Kerajaan kedua dikuasai dan dikalahkan. Lepas tu mereka tubuh kerajaan yang ketiga ketika mana Turki sudah tidak kuat. Kerana mereka telah buat, orang-orang kafir ni, dia telah buat pencaturan yang begitu strategik, timbulkan masalah dalam dinasti Turki Uthmaniyah,
timbulkan masalah dengan negara-negara jajahan supaya keluar dan tidak sokong kepada Turki Uthmaniyah dengan menjanjikan boleh memerintah sendiri. Maka Turki jadi lemah. Bila jadi lemah, terlepas lagi Mekah dan Madinah kepada kelompok-kelompok ini sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu kalau tuan-tuan pergi umrah ataupun haji, banyak jugalah tempat yang bersejarah kita boleh pergi. Saya pergi tahun lepas, bulan 11. Tak ada tempat dah nak pergi. Kalau pergi Bukit Uhud tu saya rasalah tak lama lagi Bukit Uhud tu tak boleh diziarah. Saya rasalah. Tak tahulah, tengok akan datang. Makam Ibrahim tu pun tak lama lagi tu rasanya akan dipindahkan atau ditutup macam mana kita tak tahu. Saya rasalah. Sebab kita tengok percaturan mereka tu begitu. Percaturan mereka tu begitu. Dulu ada apa orang panggil? Thaqafah Bani apa nama? Thaqafah Bani Sa'idah. Dulu ada lagi. Orang pergilah situ nak ambil suasana zaman Nabi. Sekarang dah hancur lebur, dah tak ada, dah kosong. Kosong sekosong-kosong. Sampai dulu orang masih boleh pergi tempat rumah Nabi lahir. Mana? Mana rumah Nabi lahir? Di perpustakaan dekat Masjidil Haram tu. Sekarang perpustakaan tu pun dia dah lilitkan tali kuning, tak bagi pergi. Tak boleh pergi dah. Pelik sungguh. Memanglah ada orang yang melampau, tapi tak payahlah tutup habis. Jadi sebab itu kita tengok inilah keadaan yang sekarang. Kemuncak syubhat dia dalam menisbahkan syirik kepada manusia ialah dia mendakwa bahawa mereka yang kufur itu ialah orang yang mengagungkan kubur para nabi dan aulia. Dan inilah asas mereka di dalam membid'ahkan, menyesatkan dan mentahmah kepada orang Islam. Saya sebut tadi tu bukan saya reka. Ulama-ulama yang bercakap pasal Wahabi semua nampak itulah step by step mereka. Malaysia setakat mana? Pada tingkat mana? Adakah mereka mula membid'ahkan dan mensyirikkan amalan umat Islam? Sudah. Adakah mereka mula mengkafirkan orang Islam? Sudah. Adakah mereka mula menghalalkan darah umat Islam? Itu ada yang bunyi sikit-sikit. Dan ditangkap oleh polis dan sebagainya. Ada yang belum berani. Pasalnya, secara umumnya Islam di Malaysia masih kuatnya ahli sunnah. Tapi dalam semua parti politik mereka ada. Dalam semua parti politik mereka ada. Itu yang kita nak kena bagi perhatian. Apa keputusan muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Malaysia pada kali ke-106? Dalam keputusan fatwa kebangsaan menyebutkan bahawa dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana dan jumhur ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan di Malaysia. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa Salafi Wahabi menggunakan sejumlah laluan untuk menyebarkan fahaman mereka melalui media massa, elektronik dan lawang sesawan. Lagi apa dia kata? Dia kata lagi ajaran. Di dalam fatwa ni dia sebut Syiah juga. Ajaran Syiah adalah bertentangan secara diametrikal dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sama. Syiah Wahabi bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sama. Patutnya umat Islam ni, bagaimana dia takut, bagaimana dia benci, bagaimana dia gerun dengan kelompok-kelompok Syiah, begitulah sepatutnya kepada kelompok Wahabi. Sebab fatwa kebangsaan memadukan fatwa Wahabi dan Syiah sekali. Dapatan kajian yang dianalisis menunjukkan bahawa golongan Syiah
tidak menganggap golongan ahli sunnah wal jamaah sebagai saudara seagama dengan mereka. Dan gerakan Syiah di Malaysia sudah meluas dan tersusun. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dikemukakan, Muzakarah Fatwa Kebangsaan ini bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi Malaysia dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survivor ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua aliran pemikiran ini boleh mendatangkan perbalahan dan perpecahan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Dah ada fatwa kebangsaan. Kita tengok fatwa wilayah contohnya. Dalam fatwa wilayah persekutuan menyebutkan bahawa mengemukakan pandangan jawatan kuasa perundingan hukum syarak kepada ketua dan penerbit bahagian dakwah dan agama televisyen supaya tidak menjemput para penceramah yang membawa fahaman Wahabi berceramah melalui radio dan televisyen di Malaysia. Wahabi sepatutnya fatwa kebangsaan keluar tak boleh panggil masuk TV. Kita ni, negara kita ni dah bertukar banyak kerajaan. Tapi ada satu kerajaan bila mereka memerintah penuh Wahabi dalam TV. Bukan nak cerita parti ni, nak cerita Wahabi. Bukan nak cerita politik ni, cerita Wahabi. Tapi dalam satu tempoh pemerintahan, Wahabi penuh dalam TV. Itu ada. Telah melanggar keputusan fatwa yang dibuat di wilayah persekutuan. Contoh lagi, Fatwa Negeri Sembilan menyebutkan apa? Fatwa Negeri Sembilan menyebutkan sejak tahun 1994 hingga 2017, terdapat 12 kumpulan ajaran yang telah difatwakan sebagai ajaran yang menyeleweng dan bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah oleh jawatan kuasa fatwa Negeri Sembilan, iaitu Al-Arqam, ajaran Taslim, ajaran Qadiani, ajaran Syiah, ajaran Liberal, ajaran Tapediri 65, ajaran Hizbut Tahrir, ajaran Milah Abraham, ajaran anti hadis, ajaran ilmu syahadah Ismail Kasim, aliran dan dakwah Wahabi, dan ajaran zikir alungan zat cinta hikmah Fatihah. Dalam 12 ajaran ni ada ajaran Syiah dan ajaran Wahabi. Ini fatwa di Negeri Sembilan. Fatwa di Pahang disebut apa? Fatwa di Pahang menyebutkan mesyuarat bersetuju memutuskan dilarang mana-mana orang Islam menyebar dan menyimpan bahan bacaan ajaran Salafiyah atau Wahabiyah dan seumpamanya. Itu Pahang. Perak keluar fatwa juga. Perak kata apa? Perak kata aliran dan dakwah Wahabiyah didapati bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Perak. Johor keluar fatwa. Johor keluar apa? Johor kata, Johor keluar fatwa di negeri mengatakan bahawa fahaman atau ajaran Wahabi adalah bercanggah dengan pegangan ahli sunnah yang menjadi teras pegangan dan amalan masyarakat Islam di negeri Johor Darul Takzim. Fahaman dan ajaran Wahabi perlu dicegah keseluruhannya dari berkembang di negeri Johor Darul Takzim kerana menimbulkan kecelaruan. Johor keluar fatwa. Sabah keluar fatwa. Sabah kata aliran dan dakwah Wahabiyah didapati bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di negeri Sabah. Kedah keluar fatwa tentang melarang amalan Wahabi yang mudah membida'ahkan amalan umat Islam. Antara yang dilarang seperti yang disenaraikan. Banyak amalan yang Wahabi selalu timbulkan, yang mana inilah menjadi ciri-ciri Wahabi, iaitu suka membida'ahkan dan mensyirikkan amalan umat Islam. Fatwa Pulau Pinang juga menyebutkan mesyuarat bersetuju untuk mengeluarkan fatwa bagi menghalang pembid'ahan dan penghinaan
kepada amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Dalam fatwa ni dia tak sebut secara jelas tentang Wahabi, tapi dia sebut tentang perkara-perkara yang telah dikritik oleh Wahabi. Di Melaka ada keputusan yang dibuat di DUN. Di DUN telah buat satu keputusan iaitu memperkukuhkan tafsiran ahli sunnah wal jamaah itu mestilah golongan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan dalam kenyataan yang dibuat oleh Ketua Menteri masa tu menyebutkan bahawa yang membimbangkan juga katanya adalah gerakan Wahabi dan Salafi yang ekstremis yang sering membid'ah serta mengkafirkan amalan khilafiyah yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Islam di Melaka dan Malaysia khususnya, seperti wirid, tahlil, zikir serta sambutan Maulidur Rasul sebagai amalan yang sesat. Selangor kita, Tuanku Sultan Selangor memang sangat kenal Wahabi. Pernah satu kerajaan di negeri Selangor, macam tak pernah tukar pula kerajaan negeri Selangor ni. Satu kerajaan, satu zaman di negeri Selangor, dia nak tubuhkan satu universiti yang mana pendananya ataupun sponsornya ataupun datangnya daripada orang-orang yang menyebarkan ajaran Wahabi. Maka Sultan Selangor keluarkan titah untuk menarik balik lesen dan tanah selain tidak membenarkan universiti kebangsaan tersebut meneruskan pengajaran mereka di Selangor sekiranya perjanjian yang dibuat itu dilanggari. Sultan Selangor tak bagi. Negeri dia ada universiti yang sebar ajaran Wahabi. Ini ada keluar satu surat yang titah Sultan yang menyatakan bahawa dia tak bagi. Mufti Terengganu kata, anti hadis Syiah Wahabi bukan wasatiyah, bukan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tengok banyak kita boleh sebut semua tentang ajaran Wahabi yang ditentang banyak negeri. Tapi peliknya kita bila ada orang masih bangga berpegang dengan ajaran Wahabi. Ada orang pegang dengan ajaran Wahabi. Maka sebab itulah kita nak bagi faham pada tuan-tuan dan puan-puan, banyak amalan kita yang dah buat ni betul. Ada sandaran, ada hujah. Cuma orang-orang Wahabi ni dia tak mengaji. Bila dia tak mengaji, dia ingat tak ada. Maka dia pun sesat. Dia bid'ahkan, dia kafirkan, dia syirikkan. Maka ini yang jadi kepada masyarakat umat Islam zaman sekarang. Maka sebab itulah ajaran ini makin tersebar, makin meluas. Kita doa harap-harap keluarga kita, anak cucu, menantu kita tidak ada seorang pun yang ikut ajaran Wahabi. Kerana kalau ada seorang sahaja akan berpecahlah keluarga itu kerana adanya satu orang Wahabi dalam keluarga ni. Ini dah banyak orang mengadu pada saya. Anak dia, adik-beradik dia Wahabi, pecah belah, tak jumpa dah hari raya. Ni ada. Kita minta jauh semua insya-Allah. Saya rasa saya kena berhenti setakat tu dahulu kerana saya ada kelas lain selepas ini. Setakat itu dahulu, semoga dapat pahaman dan dapat hidayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.